Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesempatan untuk merasai kenikmatan daripadanya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan segala perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhannya, menjauhi segala larangannya, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, kitab yang merupakan wasiat Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam menceritakan tentang muqaddimah taubat, pendahuluan taubat. Sebelum ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rukun taubat. Imam Nawawi ada menyebutkan dalam beberapa kitab beliau, bahkan dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis yang beliau bawa, beberapa syarat-syarat ataupun rukun-rukun taubat. Rukun seorang yang mana dia nak bertaubat bila berkaitan dengan hukukullah, berkaitan dengan Allah, maka tiga perkara dia perlu dilakukan. Pertama, dia perlu menyesal dengan keburukan dosa yang telah dia lakukan. Kedua, dia kena berazam, letakkan tekad dalam diri dia untuk dia meninggalkan perkara tersebut. Dan yang dia ketiga, dia hendaklah meninggalkan, menyesal, tinggalkan perkara-perkara yang telah dia lakukan, keburukan yang dia telah lakukan. Menyesal, tinggalkan, dan dia berazam tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Manakala Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab beliau ini, kitab Minhajul Abidin ini, beliau menerangkan ada pendahuluan untuk kita menyesal. Menyesal ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala perlu ada, dan dia ada perkara yang mana menyebabkan seseorang itu betul-betul menyesal. Dan apabila muqaddimah ini ada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan pasti meninggalkan keburukan dosa yang telah dilakukan. Maka Imam Ghazali sebutkan tiga perkara syarat untuk satu orang itu menyesal. Dia akan rasa menyesal dengan apa yang dia telah lakukan dengan tiga perkara. Pertama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kena tahu bahawasanya dosa yang dia lakukan itu adalah satu keburukan, satu kesalahan. Satu orang dia tak akan rasa menyesal kalau dia tak tahu yang dosa dia itu satu kesalahan. Dia akan terus menerus melakukan perbuatan tersebut selagi mana dia tak tahu dosa itu adalah kesalahan, satu perkara yang besar yang sepatutnya dia tinggalkan. Contohnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, hari ini contoh yang biasa, makan riba. Orang ingatkan ini satu keuntungan dia.
Oleh kerana kejahilan yang ada pada dirinya, diingatkan ini satu kejahilan, kan? Dia ambil orang hutang dengan dia RM10, boleh nak hutang RM10, saya bayar balik RM15. Ini perkara ni mungkin orang perasan lagi. Ada orang, tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, beri pinjamkan kenderaan dia. Contoh, nak pinjam motor, boleh pinjam, pinjamlah motor, pinjam. Boleh nak pinjam, tapi pulang balik kena isi minyak penuh. Dia pinjam, tapi pulang balik kena isi minyak penuh. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, ini pun bentuk riba juga. Ini pun bentuk riba. Bila sesuatu kita nak bagi pinjam, pinjam semata-mata. Melainkan kalau kita letakkan sewaan padanya. Kalau kita betul kataan akad dia, kita kata nak, saya tak bagi pinjam, saya bagi sewa. Sewa dia apa dia? Sewa dia pulang balik dengan minyak penuh. Beza tu, kan? Di segi akad. Kalau dia kata pinjam, pinjam boleh, tapi pulang balik minyak penuh, ini bukan pinjam. Ini dah jadi riba. Tapi kalau dia kata, saya tak bagi pinjam, saya bagi sewa. Awak boleh sewa, bayaran sewa ni ialah pulang balik minyak penuh. Itu lain. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh kerana kejahilan yang berlaku, orang tak tahu ni dia telah melakukan dosa, kan? Maka tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, dia tak akan menyesal dengan apa dia buat. Dia akan terus buat, akan terus buat terus keburukan tersebut tanpa dia sedari. Baik. Yang kedua, Imam Ghazali rahmatullah alaih, dia kata satu orang dia akan menyesal apabila dia tahu hukuman yang berat daripada dosa tersebut. Kan, dosa Allah Taala sediakan sesaan hukuman dengan melakukan dosa, maka kat situ dia akan rasa takut, baru dia rasa akan menyesal. Satu orang selagi mana dia tak tahu dosa itu dia hukuman berat, maka dia bermudah-mudah. Contoh hari ini tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala, orang tinggalkan solat. Orang tak rasa. Sebab apa? Hukuman dia tak nampak dekat sekarang. Kalau orang buat jahat hari ini kat dunia ni, benda-benda jenayah kat dunia ni, dia nampak. Jenayah lah, satu jenayah yang besar-besar yang perlu dibicarakan di mahkamah. Kalau mencuri, nampak juga dia punya jenayah ni. Mencuri besar-besar, mencuri kecil-kecil mungkin dia tak pasal, tak sedar. Kan? Orang terus mencuri. Satu orang pencuri jadi pencuri, dia tak jadi pencuri tiba-tiba. Seorang pencuri jadi pencuri ni tuan-tuan, dia tak jadi pencuri tiba-tiba. Dia bermula dengan mencuri benda-benda yang kecil. Dia curi sebab apa? Dia curi benda kecil. Kenapa dia terus menerus melakukan pencurian sehingga kan dia mencuri perkara yang besar? Kerana apa? Masa dia curi benda-benda kecil, tidak ada tindakan kepada dia. Sampai kan dia dah biasa dah mencuri, sampai satu masa dia nak mencuri perkara-perkara yang lebih besar. Bila dah curi benda besar, barulah dia tertangkap, barulah dia nampak kesalahan dia itu satu perkara yang besar, baru nampak. Sebelum tu dia tak nampak. Sebab apa? Biasa dia curi, dia tak pernah tertangkap sebab benda kecil-kecil. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, begitu juga orang tinggalkan solat. Dekat dunia ni kita nampak sesaat dia. Hari inilah, kalau ikutkan dalam hukum, saya selalu cerita tuan-tuan, kalau ikutkan dalam syariat, hudud orang tinggalkan solat ni hukuman paling besar juga. Kan, seperti mana kalau orang yang berzina ada hukuman dia direjam, disebat 100 kali, hukuman hudud. Orang yang minum arak ada hukuman dia. Orang yang mencuri ada hukumannya. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang tinggalkan solat pun ada hukumannya. Cuma hari ini tuan-tuan, kita tidak ambil tindakan sehingga kan kita dah tak kisah dah. Orang tinggalkan solat dengan sengaja sehingga kan dia tak teringin pun pada diri dia untuk tunaikan solat. Macam itu sekali orang yang macam ni. Sebab apa? Dia tak nampak hukuman. Jadi dia tak pernah nak menyesal. Orang akan datang menyesal bila dia tahu hukuman dia berat. Dia tahu ada hukuman yang berat menanti dia. Sebab tu baru dia akan tinggalkan. Dia akan rasa menyesal. Dan yang ketiga tuan-tuan, satu orang itu akan rasa menyesal apabila dia tahu yang mana dia tidak mampu untuk menghadapi hukuman tersebut. Hukuman Allah Ta'ala itu berat dan dia tak mampu untuk berhadapan dengan hukuman tersebut. Kan? Mencuri kena potong tangan misalnya. Kalau dia tahulah mencuri ini kena potong tangan, dia akan menyesal sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah adalah 3 perkara. Kan, satu orang itu akan mula menyesal tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala apabila dia tahunya dosa ini akan mendatangkan hukuman.
Dia kedua, apabila dia tahu yang hukuman dia adalah berat. Dan yang ketiga, apabila dia tahu dia tidak boleh untuk menghadapi akan hukuman tersebut, maka seseorang itu akan datang rasa sesalan terhadap dosa-dosa yang dia telah lakukan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyesal ini perlu. Menyesal, kita nak bertaubat. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, dengan bertaubat di mulut sahaja saya menyesal tidak memadai. Saya menyesal tak memadai, bahkan dia perlu datang apabila menyesal ini dia kena ada dalam perasaan. Datang 3 perkara tadi, apabila datang 3 perkara tadi barulah dia menyesal sungguh-sungguh dan dia akan rasa untuk bertaubat. Orang akan bertaubat apabila datang menyesal. Menyesal ni perkara yang perlu dia tahu akan kerugian, dia perlu dia tahu akan keburukan, dia perlu tahu bahawasanya yang mana dia ni tidak boleh menghadapi akan perkara-perkara tersebut, barulah dia akan menyesal terhadap perkara-perkara yang telah dia lakukan. Dalam hadis Nabi SAW banyak disebutkan tentang menyesal, sesal terhadap perkara-perkara, menyesal dengan terhadap perkara-perkara yang telah dilakukan. Dengan demikian, erti yang terkandung dari perkataan menyesal pada hadis Nabi SAW tidak boleh difahami hanya dengan lahirnya sahaja, zahirnya sahaja. Satu orang tu kata saya menyesal tak memadai, melainkan dia ada perasaan yang sebenarnya, yang betul-betul dia tahu yang bahawasanya perkara-perkara dosa yang dia telah lakukan ini adalah satu kesalahan. Ini kerana erti yang dimaksudkan ialah menyesal kerana mengagung. Dimaksudkan ialah menyesal. Menyesal tu kerana apa? Kerana mengagungkan Allah, takut akan sisaannya, sehingga mendorongkan kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bila satu orang tu betul-betul menyesal, dia tahu yang bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa kepada dia. Macam saya kata tadi, awal tadi, orang ni dia akan rasa menyesal apabila dia tahu yang mana dia tak boleh nak hadap dengan dosa, dengan sesaan yang akan menimpa pada dia. Satu orang itu akan menyesal bahawasanya bila dia tahu dosa ni satu perkara dosa, perbuatan yang dia buat tu adalah dosa yang boleh datangkan sesaan Allah Ta'ala pada dia, hukuman kepada dia. Dan bila dia tahu sesaan tersebut adalah berat, bukan sesaan yang ringan-ringan. Dosa-dosa ni tuan-tuan, apa sahaja dosa, sisaannya adalah berat, tak ada ringan. Dan bila dia tahu bahawasanya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dia tak boleh nak hadap akan sisaan tersebut, dia tak boleh nak menanggung akan sisaan tersebut, maka ketika itu dia akan bertaubat dengan sesungguh hati. Keadaan macam ini tuan-tuan, bila kita sedar, bila kita tahu keadaan itu, kan, tahu dia sedar je, maka ketika itu mata kita akan mengalirkan air mata dengan seikhlasnya. Sebab apa? Sebab kita tahu keadaan tersebut. Baru keadaan tersebut dia akan bertaubat sungguh-sungguh. Tetapi selagi mana satu orang tu dia tak sedar yang perbuatan kejahatan yang dia lakukan itu merupakan dosa, selagi mana dia tak sedar bahawasanya dosa yang dia lakukan itu membawa hukuman yang berat, selagi mana dia tak sedar yang bahawasanya dia tak boleh nak menghadapi akan dosa sesaan tersebut, tak boleh nak menghadapi akan sesaan dosa tersebut, maka selagi itu dia akan terus-menerus melakukan maksiat tersebut, melakukan kejahatan tersebut tanpa ada rasa nak bertaubat. Auzubillah min zalik. Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena keluarkan diri kita daripada kejahilan. Keluarkan diri kita daripada kejahilan, selamatkan diri kita daripada kejahilan. Kerana apa? Bila kita jahil, maka menyebabkan kita ni akan leka dengan keburukan, akan leka dengan maksiat, akan leka dengan perkara-perkara yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan dan sifat para ahli taubat yang bila mengingati ketiga-tiga mukaddimah tersebut, tiga-tiga mukaddimah tadi yang saya sebutkan, yang ketiga-tiga ni, dia tahu dosa itu berat, dia tahu bahawasanya hukumannya adalah hukuman, akan menanti dia hukuman yang berat, dan dia tahu bahawasanya yang dia tak boleh nak menghadapi hukuman dosa tersebut, dia akan merasa menyesal dan penyesalan itu akan mendorongnya untuk meninggalkan perbuatan dosa selama-lamanya. Kemudian
perasaan ini juga mendorongnya untuk memohon kepada Allah dengan perasaan rendah diri sambil mengagungkan Tuhannya. Itu saya kata, orang yang mana bila dia dah menyesal, dia akan betul-betul menyesal dan akan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan. Bila dia tahu yang mana dia tak boleh. Kan satu orang anak, tuan-tuan, satu orang anak kecil, kita tengok anak kecil. Anak-anak kecil ni biasanya dia akan, kita kata, nakal. Dia akan buatlah apa perangai dia macam-macam. Tapi bila dia tahu yang mak ayah dia ni akan marah dia bila dia buat sesuatu benda yang tak yang mana menyalahi, yang melanggarlah undang-undang, melanggar perkara, maka bila dia tahu mak ayah dia akan marah, dia buat jahat macam ini, dia buat nakal macam ini, dia tahu hukuman dia, maka dia akan menangis minta kemaafan daripada ibu bapa dia. Dia akan menangis minta kemaafan daripada ibu bapa. Begitulah kita sebenarnya, tuan-tuan pemain rahmati Allah Taala. Apabila kita sedar yang bahawasanya kita ni melakukan kesalahan, kita sedar yang mana kita tidak boleh nak hadap akan kesalahan kita, sesaan hukuman tersebut, maka tuan-tuan pemain rahmati Allah Taala, bila kita nak bertaubat, kita sedar dalam keadaan itu, kita menyesal, maka kita akan bertaubat dengan sesungguh hati, mohon ampun daripada Allah Taala dengan sesungguh hati. Selagi mana kita tidak menyedari perbuatan yang kita buat itu adalah dosa, selagi mana kita tidak menyedari yang bahawasanya perbuatan kita tu mendatangkan hukuman sesaan yang berat daripada Allah, selagi mana kita tidak menyedari yang bahawasanya kita tak boleh nak menghadapi akan hukuman tersebut, selagi itu kita akan lupa. Moga Allah Taala pelihara kita. Penyesalan seperti inilah yang dimaksudkan dengan taubat dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kan, renungkan dan amalkan, insya-Allah kita akan memperolehi taubatnya. Kemudian bagaimana mungkin seseorang itu menjaga dirinya agar tidak berdosa sama sekali? Perkara ini adalah suatu yang mungkin dan tidak mustahil. Ini kerana bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada yang Dia kehendaki, bukanlah suatu perkara yang sukar ataupun rumit. Maksudnya, tuan-tuan, kan, apabila kita dah bertaubat, menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang kita telah lakukan, adakah boleh kita meninggalkan perbuatan itu? Ada orang kata ni dah biasa buat dah ni, dah sebati dalam jiwa. Dah sebati dalam jiwa. Boleh ke nak tinggalkan? Boleh ke nak tinggalkan, nak hidup kehidupan yang baru? Buat perkara yang baru, buat perkara yang lebih baik. Hakikatnya, tuan-tuan pemain rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang mengawal diri kita. Biyadihil amr. Dalam hadis disebutkan biyadihil amr. Allah SWT segala urusan itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa ni, tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena letakkan diri kita kepada Allah. Kita kena letakkan, sandarkan diri kita kepada Allah untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan kelekaan, meninggalkan kejahilan, adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hakikat manusia ni lemah. Manusia pun dikenali sebagai insan. Insan ni, tuan-tuan, daripada makna nisyan, lupa. Sentiasa lupa, cepat lupa. Manusia ni memang cepat lupa. Maka kita harap daripada kuasa yang agung ni untuk membantu kita, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang membantu kita untuk meninggalkan segala maksiat. Allah lah yang membantu kita untuk kita terus melakukan kebaikan. Sebab tu kita kena sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sebahagian syarat taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa. Akan tetapi jika dia masih terjadi dengan tidak disengajakan, mungkin kerana terlupa dan tersilap, Allah lah yang akan mengampunkan dia. Yang demikian itu mudah sahaja bagi orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bersih dari sifat lupa dan salah. Jadi, tuan-tuan, syarat kita bertaubat seperti mana saya kata tadi, Imam Nawawi rahmatullah alaihi kata, nak bertaubat dia kena tinggalkan, kena menyesal, kemudian dia kena tinggalkan perbuatan dosa tadi. Dan kalau dia dah tinggalkan, dia terlaku, manusia ni lemah. Kan dalam kata-kata hukama mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak-anak Adam ini selalu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang mana melakukan kesalahan, mereka ni yang sentiasa bertaubat.
Orang yang mana dia sedar bila dia melakukan kesalahan, dia kena elakkan diri dia. Pertama tuan-tuan, satu orang ni dia akan cuba elakkan diri dia daripada melakukan dosa. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang seseorang itu tidak menyelamatkan, tak terselamat daripada melakukan dosa. Terlaku juga dosa. Lebih-lebih lagi bila kita berada di dalam kelalaian, maka terlaku juga dosa. Maka orang yang sedar, orang yang mukmin, orang yang macam ini, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, Sayyidina Hanzalah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu, ada menceritakan, dan beliau kata, masa kami duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami merasakan syurga neraka di hadapan kami. Duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila duduk dalam majlis ilmu ni, kita rasa keimanan kita masya-Allah. Kita rasa yang sebenar-benarnya kita nak taat perintah Allah. Kita nak ikut segala sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan iman tu datang bila duduk dalam majlis-majlis ilmu. Begitu juga sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bahkan bila duduk dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata mereka rasa macam duduk, rasa syurga neraka di hadapan. Rasa gemetar, takut nak melakukan apa perkara yang melanggari perintah Allah. Sentiasa nak hampirkan diri kepada Allah ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kami balik, Sayyidina Hanzalah kata, sahabat ni kata, bila kami balik ke rumah, bila kami bergaul dengan anak-anak kami, bergaul, buat urusan, menguruskan rumah tangga kami sibuk dengan hal-hal dunia kami, maka kami terlupa, terleka. Kami lupa yang mana syurga neraka. Tadi apa cerita tentang syurga neraka. Kami lupa tentang cerita macam mana mentaati perintah Allah, macam mana nak jauhi larangan Allah. Kami terlupa bagaimana nak ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sibuk dengan urusan-urusan di rumah, urusan rumah tangga, urusan dunia, keperluan-keperluan yang ada. Maka beliau kata apa? Hanzalah, Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku dah munafik. Hanzalah dah munafik. Munafik. Oh, ni sahabat-sahabat. Bila berubah dia dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu keadaan keimanan dia, bila keluar dia majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertukar pula, dia kata munafik dah. Hanzalah dah munafik. Kata Hanzalah dah munafik, terjumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Sayyidina Abu Bakar kata, kenapa kamu kata kamu munafik? Kenapa kamu kata kamu munafik? Maka Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu kata, cerita. Kan tadi kita duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nampak syurga neraka depan kita. Tapi bila kita balik rumah, kita lupa dah. Tak ingat dah semua benda-benda ni. Sibuk dengan hal-hal keluarga, sibuk dengan hal rumah tangga. Ini munafik. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, Abu Bakar pun dah munafik. Abu Bakar pun dah munafik. Sebab keadaan macam itu. Kalau sahabat pun macam ni, tuan-tuan, kita ni lagi-lagi lah lemah. Kita lagi sibuk dengan urusan kita. Maka sampai berita ni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diceritakan keadaan ni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalaulah keadaan ni kamu dalam majlis aku dengan di dalam majlis aku kamu begini, dan di luar majlis aku pun kamu sama keadaannya. Dalam majlis aku kamu rasa syurga neraka, kamu akan jadi hamba Allah Taala yang sebenar-benarnya. Rasa betul-betul nak taat perintah Allah. Di luar majlis aku pun macam itu keadaan kamu, maka pasti akan datang ni malaikat-malaikat akan bersalaman dengan kamu. Kan? Malaikat akan bersalaman dengan kamu setiap masa kamu di baringan kamu, di jalanan kamu, malaikat akan datang bersalaman dengan kamu. Sebab apa ni? Ni hamba Allah Taala yang sebenar. Hamba Allah yang sebenar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, walau bagaimanapun fasyai'an. Ada masanya. Ada hak-hak yang perlu dilakukan, ada hak-hak yang perlu dilakukan. Kita ada hak-hak kita. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalaukanlah semua orang yang macam ini, semua orang baik, tak ada orang jahat dah. Tak ada orang yang melakukan keburukan. Ini bukan nak suruh orang buat jahat, tuan-tuan. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalau semua orang dah jadi baik dah, tak ada orang yang leka pada Allah Subhanahu wa taala, semua orang dah jadi baik, masya-Allah. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan orang ni, kumpulan ni. Dan kaum ni. Kalau satu kaum ni semua dah taat pada perintah Allah, dah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak melakukan apa-apa kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan kaum tersebut. Kerana apa? Dah tak ada apa-apa. Mereka ni tak ada benda yang mereka nak kerja. Kerana apa? Mereka ni dah taat pada perintah Allah Taala. Sebab tu selalu saya kata, orang yang baik ni cepat Allah Taala tarik dia.
Cepat Allah Taala tarikkan dia. Sebab apa? Dia ni memang orang baik. Allah Taala nak selamatkan dia. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala suka orang yang mana dia melakukan kesalahan lalu dia bertaubat. Manusia ni memang takkan lari daripada kesalahan. Hakikat manusia, dia tak lari daripada kesalahan. Memang akan melakukan kesalahan, bukan dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat terus menerus tanpa dia bertaubat, bukan begitu. Tetapi dia bila dia melakukan kesalahan, dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, maka segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, hakikatnya apa yang nak diberitahukan ialah hakikatnya kita ni manusia sentiasa akan melakukan kesilapan. Akan melakukan tanpa kita sedar, sama ada sedar ataupun tidak. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itulah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawasanya orang yang mana tawwab, disebutkan orang yang bertaubat ni sebagai tawwab, sentiasa bertaubat. Kita dalam solat sendiri pun tuan-tuan digalakkan kita, disarankan kepada kita bila selesai solat untuk kita beristighfar. Kan, sedangkan kita baru buat baik ni, baru tunaikan solat, baru tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Tu pun selepas solat kita tuan-tuan disarankan untuk kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Kerana apa tuan-tuan? Dalam kita solat pun, dalam kita melakukan kebaikan, kita tak sedar adakah keburukan yang kita lakukan. Kadang-kadang memang sedar pun, memang tahu pun, tetapi oleh kerana kelemahan diri kita duk layan, kan, leka dalam solat. Sepatutnya dalam solat kita bagi tumpuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupa-rupanya dalam solat pun kita lagi sibuk lagi dengan hal-hal kita punya rumah tangga kita, keadaan dunia kita, sehingga kan kita terleka, terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika ketika hendak bertaubat, kita merasakan ada kemungkinan untuk melakukan dosa sehingga taubatnya tidak bermanfaat, sesungguhnya perkara tersebut adalah satu tipu daya syaitan semata-mata. Ini kerana jika kita mengetahui bahawa kita akan melakukan dosa kembali setelah bertaubat, padahal ada kemungkinan setelah bertaubat kita akan dipanggil ke rahmatullah, iaitu sebelum kembali melakukan dosa. Ini satu lagi tipu daya syaitan. Syaitan ni dia akan buatkan kita ni bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Sepatutnya tuan-tuan asal melakukan kesalahan sahaja, bila sahaja kita melakukan dosa, melakukan maksiat, terlakukan dosa, maka kita kena segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan ni dia akan leka-lekakan kita. Takut dia akan buatkan kita ni bertangguh-tangguh. Nanti kan dah taubat buat lagi. Nanti kan dah taubat buat lagi. Tunggulah dulu, nanti kan dah nak tua-tua, dah berumur, nanti kan barulah taubat. Tunggulah dulu, nanti ingat sekarang ni tengah elok je, tak ada apa-apa gangguan, tunggu nanti. Jadi syaitan akan buat tangguh-tangguhkan kita. Dia kata nanti kan dah buat lagi. Kalau dah taubat buat lagi, dia akan buat tangguh-tangguh. Sehingga kan kita ingatkan kita ni hidup lama lagi. Kan satu kata-kata yang biasa kita dengar, kan, beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Kan, urusalah kamu untuk urusan dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kata-kata ni tuan-tuan nak bagi tahu, bila kita nak buat kebaikan, kan, kita nak buat amal agama, kita nak buat perintah Allah Taala, jangan kita tunda-tunda. Sebab apa? Kita tak tahu mati kita bila. Manakala untuk urusan dunia kita ni tuan-tuan, kita boleh nak tunda lagi. Ada banyak masa. Kan, ada banyak masa, tak apa. Ada masa lagi. Tapi untuk urusan agama kita ni tuan-tuan, agama kita, akhirat kita tak boleh tunda. Kalau kita tersilap langkah sahaja, kita kena terus bertaubat kepada Allah Taala. Kerana apa? Kita tak tahu mati kita bila. Kan? Boleh jadi bila kita bertaubat, Allah Taala matikan kita. Tiba-tiba lepas ni dia Allah Taala tarik nyawa kita tak sempat nak bertaubat. Kan, boleh jadi lepas ni Allah Taala tarik nyawa kita sempat untuk bertaubat. Kita tak tahu. Maka kerana itu tuan-tuan, jangan ditangguh-tangguhkan untuk kita bertaubat. Kan? Jangan ditangguh-tangguhkan untuk kita bertaubat. Jangan terpedaya dengan syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul fuqara. Syaitan ni sentiasa menakut-nakutkan kita ni dengan kemiskinan. Kalau kamu taubat nanti macam mana kamu nak macam mana kamu nak dapatkan kebahagiaan dunia ni? Kan? Kalau kamu taubat nanti kan kamu miskin. Kalau kamu taubat nanti kan kamu tak dapat apa yang kamu nak. Ni syaitan.
Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bertaubat tak perlu kita nak tangguhkan masa kita, tak perlu kita tunda-tunda dengan kita terperdaya dengan kata-kata syaitan. Dengan demikian kematian adalah dalam keadaan berbahagia. Bila keadaan demikian, maksudnya bila kita mati dalam keadaan bertaubat, mati dalam keadaan kita bertaubat, kita akan rasa bahagia. Kan, maksudnya tuan-tuan, biasalah kita tengok orang kalau dia tak selesai lagi urusan dia, dia kata hati tak tenteram, mati pun tak tenteram. Hakikatnya tuan-tuan, orang yang tak tenteram mati dia adalah apabila dia banyak lagi hutang-hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak tenteram mati. Banyak hutang dia dengan Allah, banyak hutang dia dengan manusia. Oleh kerana itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mati kita berhutang dengan Allah, berhutang dengan manusia. Kita selesaikan sebelum kita mati. Dan perlu kita selesaikan jangan kita tunda-tunda. Sebab mati ni bila-bila masa. Bukan kerana dapat sakit je boleh mati, tak semestinya. Bukan sebab dia berhati-hati dia tak mati. Kan orang bawa kereta tuan-tuan. Bawa kereta, bawa kenderaan, dia bawa kereta atas jalan raya. Kan, undang-undang atas jalan raya paling laju 110 naik highway. Kan, dia bawa 110, dia bawa perlahan. Kan, dia dah bawa dah, dia dah jaga undang-undang, perlahan dia bawa, masya-Allah. Kan, tapi Allah Taala kata dia mati sebab aksiden, dia mati juga. Bukan sebab dia bawa laju, rupa-rupanya orang langgar dia. Kan, ada orang mati memang sebab dia langgar kesalahan, dia bawa terlalu laju. Kan, hujan-hujan bawa terlalu laju, maka kereta terbabas. Kan, mati sebab dia bawa laju. Ada orang dia bawa dengan keadaan tenang, ikut undang-undang, tak laju pun, perlahan. Tengok orang lain pula langgar dia. Kan, ada orang yang mana hidup dia tua-tua baru meninggal dunia. Ada orang tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, muda lagi, semalam baru dengar dia bersembang-sembang. Kan, baru dengar dia bergurau-gurau, tengok pagi ni dengar dia dah meninggal dunia dah. Mati ni bila-bila masa, tak tentu. Kita tak boleh nak jamin bila kita mati. Kita tak boleh nak jamin kita ni boleh hidup berapa lama. Tak ada siapa boleh nak jamin hidup dia berapa lama, tuan-tuan. Oleh kerana itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah SWT, jangan kita tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Bila ada peluang sahaja untuk kita melakukan kebaikan, bila ada peluang sahaja untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segeralah bertaubat. Moga-moga Allah Taala berikan kita ni ketenangan sebelum kita mati. Orang mati kerana apa? Dia rasa takut. Kenapa dia takut untuk mati? Kerana apa? Dia tak bersedia untuk mati. Orang yang bersedia dengan mati adalah orang yang mana sentiasa mendahulukan perintah Allah, orang yang sentiasa mendahulukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan rasa bahagia, dia akan rasa bebas dan bersih dari sebarang dosa, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun jika seseorang itu takut untuk melakukan dosa semula, dia mestilah mempunyai tekad yang kuat dan niat yang kukuh bahawa dia benar-benar takut jika dia kembali melakukan dosa. Sesungguhnya amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melimpahkan nikmat dan kurniaannya bagi menyempurnakan niat hamba-Nya itu, sehingga dirinya tetap dalam keadaan bertaubat dan tidak kembali melakukan dosa. Maka dosa-dosanya yang terdahulu telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada tekad, kena ada keinginan, mana kena ada tekad niat. Dan tadi dia kena ada azam. Kan, Imam Nawawi rahmatullahi alaih kata, pertama sekali dia kena menyesal dengan perbuatan yang dia telah lakukan, dosa yang telah lakukan. Dia kena tinggalkan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, dia kena nekat, dia kena ada niat untuk dia tinggalkan selama-lamanya perbuatan dosa tersebut. Bila ada niat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan beri taufik, kekuatan untuk dia terus menerus tinggalkan. Kena ada perasaan macam ni. Kalau dia tak ada niat untuk tinggalkan, maka akan datang dia akan buat lagi. Akan datang dia akan melakukan dosa lagi. Oleh kerana itu tuan-tuan, kena ada niat untuk terus menerus. Dan niat ini Allah Taala yang akan berikan kekuatan untuk dia terus meninggalkan. Jadi tuan-tuan pemain rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah apa sahaja sebenarnya kita kena bergantung pada Allah. Apa sahaja pun keadaan, kita kena letakkan diri kita kepada Allah. Allah lah yang memberikan kita ni kekuatan. Kita dah ikhtiar, betul, ikhtiar. Ikhtiar ni memang satu ikhtiar, satu usaha. Usaha untuk kita mendapatkan sesuatu. Tetapi walaupun kita usaha, kita kena sandarkan usaha kita kepada Allah. Yang menjadi kesilapan kita tuan-tuan, kita berusaha, tetapi kita lupa Allah lah yang menentukan usaha kita ni dapat atau tidak.
Dan akhirnya bila usaha kita tidak seperti mana yang natijah, keputusannya tidak dapat seperti mana yang kita inginkan, dah usaha-usaha dapat keputusannya tak seperti mana yang kita inginkan, maka kita jadi putus asa. Sebab apa? Kita duk rasa usaha kita inilah yang mendatangkan kejayaan, sedangkan yang mendatangkan kejayaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya atau tidak itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, hujung pangkalnya kita kena letakkan diri kita kepada Allah. Nak bertaubat pun kena letak diri pada Allah. Nak melakukan baik pun kena letak diri pada Allah. Nak meninggalkan kejahatan pun kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya tuan-tuan, apabila kita kembali kepada Allah, letakkan diri kepada Allah, sedar yang Allah Taala sentiasa berada bersama dengan kita, sedar yang Allah Taala sentiasa mengawal kita, sedar Allah Taala yang berkuasa kepada kita, maka kita akan sentiasa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.